sekarang ni bila dah berlaku COVID macam ni, nak jumpa pun susah. So kita still kena call juga. So that's why kita akan call. So macam malam ni pun kita akan bagi tahu macam mana nak call, kita akan ajar dia punya skrip apa semua, dan juga kita akan buat role play. Actually role play ni ada orang panggil role play ataupun kita boleh panggil sebagai confidence building. Untuk build kita punya confidence. So bila you dah biasa buat role play, biasa call kawan-kawan agent, kita buat role play, nanti bila you call dengan actual client, actual owner pun benda tu jadi natural. So you tak adalah rasa takut, gemuruh. Frankly speaking, saya setiap kali saya nak call, kadang-kadang saya sekarang jarang call listing tapi call juga. Dia gemuruh tu the first few second je nak call tu gemuruh. Once dah cakap hello assalamualaikum, dia dah tak ada gemuruh dah. Dia okey je, tapi benda tu takes time, practice lah. So okay, so untuk kali saya jemput Yasir untuk ceritakan macam mana cara kita nak buat benda ni, daripada analisis apa semua sampailah ke role play lah, sampai actual calling. So okay, Yasir sila. Okay, so pertama sekali nak cakapkan terima kasihlah kepada Encik Azharul. Okay, saya panggil dah Abang Azharul je, Azhar dan macam-macam nama yang saya panggil dia. Jadi saya mula kenal Abang Azhar sebenarnya tahun 2017. Time tu saya menyewa di Bangi Avenue dengan seorang ejen ni, ada Abang Fauzi. Abang Fauzi ni dia ejen bawah Abang Azhar lah. Dan time tu Abang Fauzi dia kata, Azhar tolong jaga budak ni lah. Dia nak jadi ejen jugalah. So saya pun time tu lah berminat nak jadi ejen juga. So antara bahagian yang saya kena masuk dalam listing, dalam buat ejen ni adalah saya kena call listing. Okay, saya ingat time tu semua ejen dah boleh call listing, rupanya benda ni sangat susah Jadi saya dah start masuk jadi ejen, automatik Abang Azhar kata kau kena start call listing. Okay, jadi antara yang listing dia bagi kat saya adalah listing Bangi Avenue. Okay, jadi itu topik kita pada hari ini, cara kita nak dapatkan listing ataupun English dia listing acquirement. Okay, nama canggih je, tapi maksudnya ini cara kita nak mendapatkan listing. Okay. Dan saya Muhammad Yasir Zubaidi, umur 25 tahun, sekarang dekat Cyberjaya, nanti akan pindah Sri Putra balik. Okay. Okay, jadi di mana? Okay, so sekarang macam saya kata tadi, saya start dengan call listing. Jadi pengalaman saya dalam bidang call listing ni dah 3 tahun. Dan itu dia yang saya boleh buat sebab sebelum ni saya student. Jadi saya buat call listing ni secara part time. Jadi Abang Azhar dia akan cuba encourage saya dengan memberi saya sedikit imbuhan lah kalau ada benda yang jadi. So close deal. Okay. Jadi next slide. Okay. So dalam slide yang saya akan sebut hari ni adalah kita nak tengok, kita ada beberapa content dalam saya punya slide pada hari ni. Okay, jadi saya cadangkan kalau boleh sama ada semua nak buka video pun boleh, tak ada masalah, ataupun semua nak buat thumbs up ke. Okay, kalau nak kata faham atau tak tu boleh buat thumbs up lah. Okay, itu yang senang. Okay, so satu lagi saya ada, ini table content. Kita macam biasa kita ada introduction. Saya akan cerita macam mana kita mula beroperasi, perlu buat apa, di mana, kenapa. Okay, dan sebenarnya kita ada objektif, apa objektif kita nak dapatkan listing. Dan sebenarnya kita ada skrip. Saya akan bagi skrip yang saya sendiri pakai dan yang saya dah turunkan kepada beberapa ejen. Sebenarnya skrip ni adalah selepas kita try and error sebanyak dekat beratus-ratus lebih listing kita call, kita mencari satu listing yang, satu skrip yang sangat sesuai, ringkas, tuntas dan padat supaya owner pun tak akan rasa overwhelmed dengan kita punya call dan tak ada rasa threatened. Okay, kita cuba hadir dengan cara yang paling tenang dan saya akan bagi skrip yang kami dah buat pada hari ini. Dan seterusnya saya akan bincangkan juga mengenai 3 senario. Okay, senario ni bukan yang buat lawak ni. Okay. Senario ni yang saya katakan adalah 3 fenomena, 3 keadaan di mana bila kita call listing tu, apa yang jadi. Bila kita call tu, keadaan time kita call tu. Sebab peluang call owner ni saya jujurnya hanya 1 kali sahaja. Okay, jadi kalau kita tersalah sebut mula-mula tu, mungkin kita akan terlepas listing dia yang kita betul-betul nak pada waktu tersebut. Okay. Dan sebenarnya saya akan sebut pasal follow up, di mana lepas kita call, kita akan WhatsApp dia punya details, okay, apa yang owner nak yang kita ceritakan supaya kita tak akan tertinggal dengan owner tu. Okay. Jadi okay, next.
Okay, so macam saya cakap tadi, kita akan mulakan dengan introduction, okay, di mana kita ada satu sini kita panggil sebagai property cycle, okay. So sebagai ejen hartanah yang kita tahu, tugas kita adalah untuk menjual hartanah, okay. Okay, jadi bila kita dapatkan hartanah, barulah kita boleh dapat marketing dan barulah kita boleh closing, okay. So setiap satu ni sebenarnya ada banyak cabang. Jadi cabang yang saya nak cover hari ni mungkin tak sedetail yang sepatutnya, tapi cukuplah untuk saya cover dalam 1 jam ini. Jadi saya akan cerita mengenai target area. Okay, so target area ni kita nak cakap apa kawasan sasaran yang kita nak call. Okay, kita boleh call sesiapa sahaja owner. Okay, listing tu boleh beli. Okay, leader anda akan belikan. Ataupun kalau anda usaha nak cari sendiri pun boleh. Tapi saya cadangkan anda konsult dengan leader supaya tidak ada tindakan yang melulu lah. Okay, seterusnya kita juga akan dapatkan tahu dia punya details. Okay, listing detail ni misalnya kita akan tahu dia punya product knowledge sebelum kita start call, supaya kita nak, bila kita call dengan owner tu, kita takkan ada isu nak risau sama ada owner tu akan rasa kita ni ejen yang tak layak ataupun tidak ada credibility untuk menjual hartanah beliau. Okay, dan sebenarnya kita juga ada division. Okay, division di mana setiap satu kawasan hartanah tu kita akan ada team. Okay, contohnya saya dah join banyak team yang abang satu bukan. Antara tim yang bagi saya efisien adalah tim saya, SAYA, iaitu Abang Saiful, Abang Azhar, saya Yasir sendiri dan Abang Amirul, di mana kami berempat bergerak di sekitar Badan Seri Putra dan call owner-owner di sekitar kawasan tersebut. Okay, last kali kita ada follow up di mana kita akan WhatsApp owner. Okay, next slide. Okay, jadi seterusnya saya akan bercakap cara kita punya SOP. Okay, jadi saya nak cakap kat sini cara waktu yang terbaik untuk call owner sebelum PKP adalah pada hari Sabtu pagi pukul 9 ataupun 10 pagi. Okay, tapi sebenarnya kami akan start pukul 9 pagi. Mana Abah dah start call away. Kau kat mana? Cepat, kita nak kena call owner kan. So kita akan ramai-ramai lah bergerak dari rumah masing-masing berdatang ke office ni. Bergerak ke office ni. Jadi office ni terletak di Bangi Avenue, okay, nombor 76. Okay, antara yang pernah hadir Abang Ismail, Abang Zafri pernah hadir. Okay, banyaklah ejen-ejen dalam ni pun yang dah pernah hadir ke office teratak kami, teratak bahagia ni lah. Okay, cara ni dekat situ, dekat whiteboard saya dah tulis skrip di mana dia orang datang, Abang Azhar bagi listing, dalam tu ada nama, nombor semua, kita akan terus call. Okay, tidak ada masa berbincang, masa bersembang, terus call supaya tidak ada, kita nak hari Sabtu tu memang fully maximize saya property sahaja. Sebab hari Isnin hingga Jumaat saya student, saya terpaksa pergi kelas semua. Hari Sabtu baru saya akan buat full property. Jadi time ni lah saya tak ada masa nak sembang ke apa. Kita sembang sebelum tu, hari Jumaat, hari Khamis, malam tu kita jumpa sekejap sebelum kita bincang strategi untuk kita call. Okay, so next slide. Okay, jadi dekat sini kita ada objektif kenapa kita nak kena call listing. Okay, kita juga nak pastikan sebab apa kita nak menambahkan bilangan listing yang sedia ada. Okay, jadi listing sekarang kita nak, contohnya kita ada listing 10 tapi tak semua listing tu boleh berkualiti untuk dijual. Okay, seterusnya kita juga kena faham yang real estate negotiator, ejen hartanah yang pegang listing akan sentiasa dapat income. Okay, sebab apa? Kalau kita kobrok dengan ejen pun, kita still akan dapat RM5,000. Tapi kalau kita cari buyer sendiri, kita dapat RM10,000. Kalau ejen yang tak ada hartanah, dia cuma tugasnya mencari buyer, agak sukar sebab kadang-kadang menjaga buyer lebih susah daripada menjaga owner sebenarnya. Sebab buyer boleh memilih. Okay, pilihan hartanah sekarang di Malaysia sangat berlambak. Okay, contoh ada orang yang nak cari rumah di Bangi, kita dah cari rumah di Bangi, end up dia pergi beli rumah di Puchong. Sebab apa? Mungkin rumah tu lebih menarik. Jadi kita sebaiknya kita pegang listing sebab lagi senang untuk dapat duit berbanding dengan menjaga buyer. Okay, next kita boleh meningkatkan skill komunikasi. Okay, sebab apa? Okay, saya sendiri jujurnya saya join banyak aktiviti koko lah. Saya dulu berdebat, saya ceramah agama lah apa semua. Okay, jadi skill komunikasi saya tak adalah macam TikTok sangat. Okay, sebab dalam bidang bisnes saya perasan segala skill-skill yang saya dah ada sebelum ni susah nak dipakai. Sebab apa? Saya lupa nak include faktor emosi. Okay, yang saya fikir faktor point-point saja, tapi faktor emosi owner, emosi buyer saya lupa nak includekan. Jadi bila kita selalu call owner ni, kita punya lidah tu lagi lembut nak cakap. Nak cakap dengan buyer pun senang, nak bercakap dengan owner pun senang, nak bercakap dengan any future prospect pun senang. Sebab apa? Kita dah tahu apa nak jawab. Bila owner tanya kita dah ready. Jadi saya yakin lepas habis training ni,
semua dah boleh dapat tahu intipati ataupun blueprint dah untuk cara menjadi call listing yang berjaya. Okay. Seterusnya kita boleh meningkatkan product knowledge. Ini sangat berguna semasa viewing. Sebab apa? Kita nak sebut pasal bila kita tingkat product knowledge, kita dapat tahu di mana terletaknya klinik, di mana terletaknya sekolah, di mana terletaknya Tesco yang terdekat, supaya sebelum kita ni, kita dah kaji dahulu sebelum kita call owner, supaya kita nak wujudkan satu suasana bercakap dengan manusia biasa. Okay, kita bukan sekadar macam ejen-ejen lain yang cuma nak listing saja. Okay, kita bukannya robot, kita nak jadi ejen yang ada kemanusiaan sikit lah. Okay, dan last sekali ialah kita lebih peka dengan harga-harga berkenaan. Okay, jadi sebelum kita call owner, kita kena tahu 3 harga ni. Okay, market value, bank value, transacted value. Okay, market value ni maksudnya harga pasaran semasa. Dalam mudah berapa ribu rumah tu nak sewa, berapa ribu nak jual. Okay, takut bila owner, kita call owner, ada rumah tak nak sewa, nak jual. Owner akan tanya kita, okay, berapa harga market sekarang? Time tu kalau time tu lah kita nak cari mudah, nak cari property, habislah. Owner akan nampak, apa ejen ni cari rumah tapi info apa pun tak tahu. So dia akan jadi susah kat situ. Jadi sebaiknya kita belajar dahulu market value, dia punya bank value, transacted value. Okay. Bank value ni penting juga sebab apa? Kadang-kadang ada owner yang letak harga sangat absurd. Okay, contoh rumah tu di situ bank value cuma 300,000 tapi owner nak letak 350,000. Jadi macam mana? Jadi saya eloknya kalau owner tu kita cakap dengan owner, dia kata nak jual juga. Okay, tak apa, saya perlu semak ambil gambar. Boleh send saya gambar, saya nak buatkan carian bank value. Jadi sebenarnya Abang Azhar dah send dah cara nak buat carian bank value. Ada satu teks WhatsApp tu yang kita boleh copy dan paste hantar kepada owner supaya bila dia tengok tu terus dia boleh isi dalam tu dan kita boleh forward kepada banker untuk mendapatkan valuation rumah tersebut. Okay, transacted value adalah, okay, ni adalah double edge sword sikit lah. Tapi saya mungkin akan cerita dalam slide seterusnya. Okay, next slide. Okay, jadi first saya quote kat sini ialah the 10% rule. Okay, saya quote ni daripada Abang Zahar sendiri. Dia kata kat sini ialah kita ada 2 jenis ejen. Okay, kita ada part time dan kita ada full time. Kita tak kisahlah anda ejen yang mana. Okay, so part time mesti ada 20 direct listings. Okay, 20 direct listing ni maksudnya dia ada direct dengan owner. Okay, contoh saya pegang owner 20 orang. Cik Nazri, Cik Jamal, Mr. Kamar, okay, Mr. Jack. Okay, jadi semua ni saya kena pegang 20 orang ni, saya kena pegang direct dengan owner. Dan saya kena selalu berhubung dengan dia. Ni kalau part time. Kalau full time, nampak dia lebih kemas sikit lah. Ada tie, lebih kemas dan sopan di situ. Okay, dia kena ada 50 direct listing. Okay, so 50 direct listing sebab apa? Dalam jumlah senarai ni, hanya 10% sahaja yang berkualiti untuk dijual atau disewa. Okay, dan selebihnya mungkin ada harga yang terlalu mahal, rumah yang terlalu rosak dan sebagainya yang menyebabkan kita sukar untuk menyewa ataupun menjual rumah-rumah tersebut. Jadi bila kita pegang 50 ni, sekurang-kurangnya mesti ada 5 rumah yang kita boleh jual ataupun yang kita boleh sewakan. Okay? So jual 5 rumah, satu rumah 10,000, dah 1 tahun dah 50,000 daripada jual 5 buah rumah saja. Jadi bagi saya itu good match lah kalau orang yang nak buat full time ataupun okay, part time pun tak ada masalah kalau nak cuba. Okay, next slide. Okay, so apa product knowledge yang kita nak tahu sebelum kita start call owner? Okay, jadi kalau kita nak bercakap, kita ada banyak jenis rumah dan property. Jadi saya harap semua je dah tahu lah apa beza terrace, hyperlink, superlink. Okay, apa beza semi-D, apa yang cluster, semi-D biasa. Okay, jadi semua tu kita kena tahu sebab masing-masing ni akan ada provide harga yang berbeza. Contoh paling senang apartment lah. Okay, apartment ada berbeza blok dan berbeza size. Okay, kita tak boleh call owner dengan secara rambang dan minta dia, contoh dekat sini kan bagi contoh sini Sunway Gandaria. Saya bagi contoh sebentar lagi di mana ada 3 saiz berbeza. Jadi kalau saya cakap dengan 3 owner saiz berbeza ni harga yang sama, mungkin satu akan okey tapi 2 akan marah saya. Jadi sebaiknya kita kaji dahulu apa blok yang harga yang sepatutnya. Okey, apa saiz dia? Supaya kita dapat tahu bila kita nak sebut orang nanti, owner akan nampak kita lebih berilmu dalam bercakap dengan dia. Okey. Seterusnya kita ada juga pasal status. Okay, status ni kita boleh cari dekat mudah saja, freehold, leasehold. Sebab apa kita boleh, supaya ini senang untuk jumpa dengan buyer nantilah. Tapi nak bercakap dengan orang tak perlu sebut pun pasal freehold atau leasehold. Okay. Untuk menyewa pula kadang-kadang ada owner yang nak sewa sekadar sebulan, ada yang nak sewa macam biasa, setahun kontrak, lepas tu nak renew lepas tahun tu dia akan tambah 10% increment. Okay, jadi kita kena tahu apa intention owner. Okay.
kita jangan promote iklan tiba-tiba baru kita tanya owner balik, oh rupanya dia nak buat homestay. Jadi kita sekali iklan tu semua kita akan dah melabur, maka akan jadi kerugian kat situ lah. Okay. So kita kena tahu dia punya purchase price dan installment price. Okay. Jadi kita kena tahu dia purchase price berapa kalau dia jual, dia beli hari tu. Dan supaya kita nak offer kat dia berapa dia nak jual. Takkanlah dia beli 300,000 kita nak offer dia jual 250 kan. Jadi once kita tahu purchase price tu, selalunya rumah-rumah yang purchase price ni kita boleh check dekat Bricks lah. Okay, kita dapat tengok dia punya last purchase price ataupun nak senang kita boleh tanya dia sahaja. Okay, berapa dia jual sebelum ni dan berapa target yang dia nak jual. Satu lagi installment price. Okay, untuk sewa kita kena tahu installment price dia sebab kita kadang-kadang owner untuk sewa kebanyakan di Malaysia sekarang menyewa pada kadar defisit. Okay, contohnya Bangi Avenue. Installment dalam 2,000 ke 3,000. Tapi sewa situ dalam 1,200 sahaja. Okay. Satu lagi Sunway Gandaria beli installment dalam 2,200 tapi sewaan dalam 1,300, 1,500. Jadi macam ni kita nak counter owner yang kita tahu yang dia punya kadar installment lebih tinggi daripada kadar sewaan. Jadi di sini saya pernah berkongsi dengan kita pernah satu sharing session dengan satu agent daripada Chinese agent ni, nama dia Miss Cruz. Agent Cruz. Okay, jadi apa yang dia cerita adalah di mana kita kena faham konsep principal dan interest. Okay. Jadi apa yang owner bayar mahal sebenarnya bukannya harga rumah tu secara kosong, tetapi owner bayar mahal sebab interest. Okay, jadi once kita cakap dengan owner, you sewa ni, you sebenarnya interest tu yang mahal. Okay, tapi bila you ada penyewa ni tolong bayar principal, you bayar interest sahaja. Jadi bila kita guna sebut bahasa-bahasa jargon macam ni, kadang-kadang ada owner yang akan fikir, betul lah, itulah sebabnya. Ada owner yang terima tapi ada owner yang tak terima juga. Jadi bergantung kepada cara anda sampaikan info tu lah. Okay, jadi last kali kita ada juga bank value, market value, transaction value. Transaction value kita boleh check dekat Bricks, okay, bricks.com, kita boleh check harga. Jadi kalau nak subscribe account mungkin sangat mahal, jadi boleh tanya Abang Azhar je kalau dia boleh tolong carikan. Okay, ataupun boleh cari sendiri offline, cuma dia tak beritahu alamat dan detail lah. Okay, kadang-kadang transaction value boleh jadi dua arah. Okay, boleh jadi kita untung dengan transaction value, boleh jadi kita sebagai ejen rugi. Sebab apa? Kadang-kadang owner nak jual 300,000, transaction value sebelum ni adalah 350,000. Okay, jadi kalau jadi macam tu, janganlah bagi tahu owner. Sebab apa? Kita akan cakap macam tu supaya dia akan jual lagi mahal. Jadi kita kena hati-hati kita sebut kalau kita untung je. Jadi owner, dia nak jual 300,000 tapi transaction value baru 210,000. Owner, tengok ni, 210,000 je orang jual, mana ada orang nak beli harga 300,000. Jadi berfikir, jadi tak logik. Once kita dapat yakinkan dia turunkan harga berdasarkan transacted value, barulah kita tunjuk. Tapi kalau kita tengok dalam value tinggi, tak boleh tunjuk, simpan. Okay, tak penting data tu. Kita hanya tunjukkan dia dua benda, bank value, market value. Dan seterusnya untuk rental, kita ada basic value, partial furnish, fully furnish. Okay, basic ni macam rumah tu ada lampu kipas. Okay, ada setengah yang cakap kat saya, kitchen cabinet betul adalah benda yang sangat wajib dalam sebagai basic. Okay, tapi tak setengah owner sekarang dia anggap ada kitchen cabinet betul adalah sebagai partial furnish. Okay, jadi kalau partial furnish ada kitchen cabinet tabletop, okay, dan fully furnish mesti ada katil, sofa, TV. Kalau boleh owner tenant tu datang masuk bawa beg, baju je lah. Jadi itu beza harga tiga value ni, dan kita kena tahu sebelum kita call dia supaya dia akan tanya, okay, kalau saya nak sewa basic berapa? Kalau saya ada kitchen cabinet tabletop berapa? Kalau saya nak bagi semua benda, nak bagi katil, TV semua berapa? Kita kena ready dengan segala ilmu-ilmu, kena tahu segala info-info. Okay. Jadi itu sekadar ni, jadi boleh screenshot yang ni sebab ni penting supaya once kita dapat tahu semua ni, barulah kita akan start call. Okay, antara contoh saya tunjuk dalam next slide. Jadi sebenarnya saya tunjuk pasal Sunway Gandaria. Okay, ni adalah kajian yang saya buat di Sunway Gandaria. Dulu kita ada team Sunway Gandaria. Okay, sekarang team sekarang adalah Abang Azhar, so Abang Amirul, betul Abang Ismail. Abang Ismail lah tengah leading, okay, dan saya sendiri kadang-kadang je lah. Saya ada owner situ beberapa, tapi owner situ sangat susah nak jaga. Okay, jadi ni contoh Sunway dekat Sunway Gandaria. Okay, di mana Sunway Gandaria ada 3 color, okay, pink muda, purple dan merah. Merah lipstick, saya tak tahu panggil merah apa. Okay, jadi kita tahu kat sini ada 3 jenis ABC. Okay, dia tak ada banyak blok, jadi jangan tanya blok apa kan, jadi ada satu blok je. Kalau tanya blok apa tu nampaknya ejen apa benda tak tahu. Satu blok saja, satu blok bangunan macam tu. Tapi jalan tu ada 3 type. Okay, ada type A, B, C. Dan kat tu saya tulis kat situ, kalau A ada nombor 3, 4, 5, 6, 7. Okay, dan dia saya dalam 900 square feet. Okay,
Jadi kalau saya suka tulis itu je, nombor berapa dan size. Dan kita nak tengok dia full view ke city view. Okay, kalau kita tahu info-info sikit-sikit ni penting supaya bila kita nak buat, kita boleh sebut dengan dia. So orang tahu, oh dia tahu rumah saya full view. Okay lah, maksudnya agent ni betul-betul mengenali lah rumah-rumah dia. Padahal kita tengok nombor rumah dia je, oh rumah dia 14-3. So kita tahu rumah dia maksudnya tak menghadap kolam. Rumah dia menghadap kolam, okay? Tak ada masalah. Jadi next kita tahu yang okay, A je saja sekarang. Saya tahu installment dia dalam 22,000 tapi market rental dalam 1.5k sahaja. Nampak dia menyewa pada kadar defisit RM700 tapi owner kat sini jangan risau, very well established. Saya call dia orang, saya cakap 1.5k, okay owner, okay, jalan. 1.3 pun pernah ada yang okay. Jadi kita jangan takut, owner bayar instrument tinggi nanti aku call dia marah. Sampai bila lah kita nak call macam tu? Kita dah buat kajian dan kita yakin memang dia tak boleh lari, dia tak boleh sewa lebih pada dia selalunya unless dia buat sublet. Okay, jadi jangan risau kalau owner tu rasa, kita jangan letak diri kita sebagai owner kat tempat tersebut. Biar owner tu ni set rumah je dia nak buat apa. Jadi kita jangan berfikir, kita jangan assume apa yang dia nak. Itu yang sepatutnya, okay. Jadi ABC saya bagi detail kat sini, okay ni boleh screenshot kalau nak. Ini detail yang betul saya tak buat create data ke apa, ini betul. Jadi kalau in case siapa depan ni dia nak call Sunway Gandaria ke apa, jadi dia boleh buat. Okay. Next slide. Okay, jadi bila kita beli listing tu bentuk macam mana? Okay, listing tu bentuk macam ni. Dia akan ada 4 kolom, ada 5 sebenarnya, tapi tu nombor je 1, 2, 3, 4, 5, tak ada masalah. Tapi kita ada 4 ni yang penting. Okay, kita ada nama dia, nama owner tu apa, dan kita ada premise address, kita ada alamat rumah dia. Okay, dan kita ada nombor telefon dia, kita ada nombor IC dia. Okay, saya rahsiakan kat sini sebab saya tak nak nanti Abang Ismail marah. Dia tengok confuse tu nanti dia. Kata ni kat yang kata Thailand kawasan. Kita tak nak bagi orang masuk. Jadi kita nak faham kat sini, premise address kita nampak situ, yang saya highlight merah tu, kalau mungkin nak kena zoom mata dekat sikit. Okay, so nampak kat situ ada 0901. Okay, 09 tu adalah nombor tingkat. Okay, 01 tu nombor unit. Okay, kalau kita patah balik next slide, kita nampak nombor 1 dan nombor 2 adalah rumah yang jenis type B di mana saiz dia lebih besar berbanding type A. Okay, kita tahu dalam mudah payah property tak ada lagi yang marketing rumah tersebut. Jadi buat apa kita nak call? Okay, saya cadangkan kita call owner yang rumah nombor 3, 4, 5, 6, 7 dahulu. Sebab owner-owner kat sini selalunya dia beli memang nak invest. Okay, and then size dia pun lebih kecil dan dia lebih laju pada kadar sewaan dia. Okay, sebab di Bangi kuasa membeli masih belum cukup kuat berbanding dengan kawasan di Damansara dan sebagainya. Okay, jadi kat sini bila kita call tu macam saya kata ada nama, address, telefon, IC. Okay, so semua maklumat ni penting. Okay, IC dia pun penting sebab kita tahu umur berapa. Okay, nama dia penting sebab kita tahu jantina dia apa dan kita tahu bangsa dia sekali. Okay, bukannya saya resist tapi pengaruh bangsa tu pun saya rasa terbaik je kalau kita nak call. Bukannya kita call sebarangan. Okay, okay, next. Dekat sini faktor psikologi sebelum kita call. Okay, so katakanlah kita dah ready, kita dah tahu berapa bank value, market value, transacted value, rental value, kita dah tahu tingkat berapa, rumah nombor berapa, saiz macam ni dan sebagainya. Next, last kali ialah kita nak bercakap dengan siapa. Itu adalah yang terakhir. Okay, so faktor psikologi saya bagikan kepada 4. Kita ada harga hartanah kita sendiri, kita ada bangsa, kita ada umur hartanah tu dan jantina. Okay, so harga hartanah ni saya cerita sikit dah. Okay, saya pernah call Vesta View. Okay, Vesta View ada 5 blok A, B, C, D, E. Okay, blok A dan B harga 300,000. Dia beli harga agak saya 300,000 tapi cashback dapat 200,000 sahaja dia bayar. Okay, jadi owner-owner kat situ bila saya call kebanyakannya sangat terbuka, sangat tak ada masalah. Bila saya call tu semua ready, dia angkat phone dan semua dia cakap, owner saya ni agent, saya nak sewa, offer service, sewa atau jual, you okay ke tak? Dia kata okay boleh, berapa market rental? Saya pun beritahu situ market dalam 900 sewaan. Jadi kalau you bagi finishing lagi mungkin kita boleh upkan lagi. Okay, jadi bergantung kepada cara cakap. Ada ejen Cina tu nama dia apa, G kot. Dia call dapat 700 je. Dia tak tahu apa skrip dia pakai tapi saya rasa dia sangat bagus lah. Okay, seterusnya kat sini. Okay, jadi harga tanah tu pula kalau saya pernah call juga yang blok E.
blok E ni blok paling kecil dekat Vesta View dan harga dia dalam 250,000 ke bawah. 250,000 ke 260,000 macam tu. Okay, jadi lebih murah berbanding rumah blok A. Jadi saya ingat mungkin sama je kot, rumah yang sama kan. Tapi bila saya call ternyata saya salah. Okay, saya call dengan seorang yang sangat hostile. Okay, hostile ni maksudnya dia sangat membahaya. So orang macam ni dia banyak masa nak marah kita. Okay, so saya call dia, lepas tu dia kata mana dia dapat nombor saya. Dia kata saya leader saya yang bagi. Tapi tuan saya cakap lah saya call sebab saya nak offer service kan. Saya nak, tuan ada tak nak sewa atau jual rumah di situ. Dia kata ada, macam mana awak dapat nombor saya? Saya tak kisah macam mana awak nak buat apa ke apa. Macam mana awak dapat nombor saya? Dia tak ada peluang negotiate. Dia tak ada nak dengar apa saya nak buat apa. Dia macam saya call dia, saya nak ompak dia hari tu juga. Saya nak suruh nak beli duit shilling lama ke. Okay, saya bukan nak suruh buat macam tu. Okay. Tapi bila dia cakap itu, saya cakap immediately kalau dia buat tu dan tak boleh, kita tak boleh nak bercakap dengan dia. Tidak ada ruang untuk dia bagi peluang kita pemikiran terbuka. Jadi kita sebaiknya minta maaf 1000 kali dan terus tutup phone. Okay, tapi time tu saya dah tutup phone. Lepas tu dia tag saya pula. Okay, dia tag saya, lepas tu dia dapatkan saya punya nama dekat Mudah. So dia dapat nama saya dekat Mudah, dia dapat, macam mana dia dapat nombor IC saya sekali kot. Macam-macam benda dia dapat. Saya macam betul tak dia buat apa. Ternyata betul dia reportkan saya, nama saya sekarang ada dalam rekod PDPA. PDPA tu dah Personal Data Protection Act, di mana kalau report tu macam kita violate the protection of Allah, privacy orang kita violate. Jadi apa yang jadi, saya dah kena report dengan PDPA. So dia kata saya nak report polis. So saya pun tengah tunggu polis tahan saya, tapi alhamdulillah belum ada lagi. Okay. So saya call ni 2018, alhamdulillah dah 2 tahun tak ada apa jadi. Saya masih bisa berjaya, atau mungkin polis gagal mencari saya. Polis saksi cakap dia lah dapat cari info saya macam mana. Okay. Tapi mungkin kita takut pada panjang, tapi jangan takut ya. Sebenarnya yang penting adalah owner-owner rumah ni pun ada yang terbuka. Jadi saya cakap kat sini, yang penting bila kalian nak cari harga tanah tu, itu bangsa tu bangsa Melayu kita kak. Nama dia start dengan huruf D. Kita tak sebut nama apa. Okay, jadi dia call saya, dia makmal saya, dia report saya PDPA. Okay. Jadi saya cakap kat sini, kita ada pembahagian dia, faktor psikologi bila kita nak call tu. Rumah tu mesti atas 300k. Ni yang terbaik lah. Kalau anda terror, anda call rumah 250k ke bawah. Saya yakin kalau anda start call ini, itulah medium pengelajaran yang paling gempak. Kalau anda boleh sabar, boleh jumpa dengan owner, ambil gambar defect marketing dia. Lepas tu, after dah dapat semua tu, boleh purchase untuk buat sign booking form pula. Itu memang saya tabik setting lah. Saya tak pernah lagi dapat. Okay, sebenarnya kita tengok sini bangsa. Okay, bangsa yang terbaik optimum adalah bangsa Melayu kita sendiri ataupun Chinese. Okay, saya pernah deal dengan owner India juga di Bangit Avenue. Okay, saya tak ada masalah dengan owner India. Saya tak resist. Okay, cuma owner India ni kita kena bersabar dengan keputusan dia secara tukar secara bermusim. Okay, di mana pertama kali tu dia tanya dia, okay, Madam Mala, dia nak sewa rumah tak dekat Bangit Avenue? Okay, saya nak sewa. Okay, tapi berapa yang boleh nak sewa? Okay, lepas tu dia kata okay. Bagus ada tu. Okay, saya tak resist dengan India. Saya suka. Actually dengan India saya banyak close deal dengan India. Walaupun agak suka. Tapi kalau tu saya kata kalau anda bersabar dan tak ada masalah, anda boleh close deal dengan siapa-siapa pun. Iban tu Lanau. Malaysia ni bangsa mati Malaysia. Okay, jadi apa kita buat bila saya call dengan dia kata, okay, saya nak sewa tapi saya tak nak buat apa-apa, tak nak furnish apa-apa, 1,800. Saya kata, susah mana, sini sewa dalam 1,500, 1,400. Dia tak payah sewa lah. Lepas tu, lepas seminggu lepas tu dia call saya balik, dia tanya nak buat sublet. Sublet ni maksudnya dia nak sewa secara bilik. Dia nak sewa bilik master 400.5, bilik medium dia nak buat 300.5. Jadi total dalam dapat RM2,100. Jadi lepas ada punya installment tu diskonon. Tapi saya kata kat dia, okay, kalau nak buat sewa bilik, dah lah saya first time dapat owner rumah kat situ, betul dia buat macam tu pula. Saya punya call owner pertama kali tu mencabar lah nak layan dia. Jadi saya cakap dekat dia, okay, kalau buat macam tu kita nak kena finishing lah rumah ni, kena ada TV, kena ada carpet semua. Saya nak finishing, saya nak buat bilik je. Tapi saya tak nak finishing. Tentu susah sikit. Macam mana kita nak buat sewa bilik kan, sebab nanti orang nak duduk bilik. Kalau boleh nak ada yang dah ada ready katil semua, sebab kebanyakan orang sewa bilik ni dia nak ada semua ready dan dia nak masuk duduk saja. Betul tak? Melainkan dia sewa satu rumah lebih murah secara total dan dia adalah dia boleh nak finishing sendiri, sebab itulah sewa murah satu unit ni lebih murah daripada sewa bilik beramai-ramai. Okay. Jadi seterusnya apa yang nak faham, saya pun betul Abang Fauzi call saya, dia kata, okay Yasir, aku ada tenant nak cari rumah.
1,500. Lepas tu saya offer kat dia balik 1,500. Dia kata tak nak, saya nak 1,800. Saya kata okey lah. Tapi saya dapat tenant ni okey, family, Malay family, sangat baik, selalu bayar on time. Kalau you nak, confirm you boleh bagi dia, you tak ada masalah dengan penyewa ni. So, dia kata okey lah, tak apalah, tak nak. Lepas tu after 1 week dia call saya balik, tenant you tu ada lagi ke? Ada lagi, tengah cari rumah lagi. Rumah sebelah you tu dia tak ada jadi sewa sebab dia tak nak pasang grill. Lepas tu dia kata, okey lah bagi saya lah penyewa tu. Saya pun betul ni? Betul. Nanti kita jumpa nak sign agreement. Macam tu lah. Jadi total masa saya deal dengan dia 3 minggu. Okay, bertukar-tukar pandangan dalam tempoh 3 minggu. Rumah sewa 1,800 menjadi sublet dan akhirnya menjadi rumah 1,500. Dan alhamdulillah penyewa tu masih menyewa sehingga sekarang. Okay, Encik Masto nama dia. Dia pun ada bagi saya listing. Tenant di sini bagi saya listing untuk jual beberapa tanah dia dekat Nilai. Tapi saya tak pandai jual tanah, jadi listing tu dia bagi online lah. Okay, jadi itu je kat sini. Jadi saya nak faham optimum dia adalah kita nak tahu rumah tu mesti asal 300k, bangsa tu mesti Malay Chinese dan rumah tanah mesti bawah 3 tahun. Kalau lebih pada tu mungkin listing yang kita beli tu mungkin dah bertukar tangan ataupun dia lebih sensitif sebab dia dah jadi rumah dia lama. Tu kita salah call pula, dia dah ada rumah, apa pasal kau tiba nak jual rumah aku ni? Nampak dia lebih garang kat situ. Okay, kalau jantina pula saya call, kita buat perempuan. Okay, so kalau kita buat call listing lepas tu owner kata dia dah bagi pada ejen lain. Okay, so kita tanya dia buat eksklusif ke tak? Kita tanya, dia buat eksklusif ke tak? Dan kebanyakan owner ni dia kata dia takkan buat eksklusif sebab dia nak first come first serve. Dia nak macam nak buat kita dia macam the amazing race pula. Si ejen ni, jadi tak ada masalah. Jadi tanya dia kalau dia kata dia bagi ejen lain dan bukan eksklusif, kita boleh je menjual, okay? Tapi kalau ada owner tu, kalau ada ejen tu dia duk mengaku dia eksklusif tapi dia tak eksklusif, itu pun jadi satu masalah pula. Okay, jadi pernah jadi dekat Bangi Avenue, Abang Fauzi punya case di mana ejen tu dia tak eksklusif tapi dia duk tunggu dekat rumah tu. Dia datang daripada Johor. Okay, ejen tu datang daripada Johor nak semata-mata nak viewing satu rumah dekat Bangi Avenue dan lepas tu dia boleh time tu dia minta owner eksklusif kot. Tak tahu dia cakap apa tapi owner bagi. Jadi masalah bila kita nak viewing, kunci orang Johor pegang, rumah dekat Bangi. Dia bawa buyer je, rumah tu pula nak kena share dengan ejen tu. Padahal dia tak datang pun sebab dia dah ada eksklusif. Okay, jadi sebenarnya kita tahu dia ada eksklusif ke tak, barulah kita bersemangat nak buat iklan. Okay, kalau tidak kita buat secara, kalau dia call kita dah rushing sebab jangan risau, listing ada banyak. Okay, saya rasa saya call 10 patah-patah kata, alah kau nak risau apa, ada lagi 100 kau nak call tu. Jadi kau jangan sedih 2-3 owner. Dah aku pergi call lagi 1. Jadi kita tak payah nak rasa takut terlepas 1 order. Jangan risau, ada lambat listing. Saya pun tak habis lagi, Abang Ismail pun tak habis lagi dia. Duduk kena marah je gitu. Saya call orang ke dah. Dan perempuan, okay, jantina terbaik adalah perempuan. Makcik ke, orang muda ke, kalau kita call perempuan je, InsyaAllah jadi. Perempuan tak garang. Perempuan garang dengan orang yang dia kenal je. Dengan orang yang dia tak kenal, saya rasa dia tak garang. Dia akan lebih open. Saya tak faham kenapa. Okay, tapi kalau dengan yang dia kenal tu, dia punya marah tu. Saya pun ini antara mangsa yang terjadi. Okay. Jadi, okay, jadi sebaiknya kita call perempuan sebab perempuan lebih open. Kalau lelaki dia lebih pasif sebab lelaki banyak dia simpan dendam dalam. Lelaki tak marah. Okay, orang tengah pasangan suami isteri tengah gaduh, dia tak marah terus. Okay, dia simpan dalam. Lelaki yang betul-betul mature. Tapi masalahnya kalau kita orang luar pun, kita lah kena hadap kemarahan dia tu. Jadi sebaiknya kita call perempuan dah lepas marah dia. Habis tu, kita call dia, hello, tak ada masalah. Okay, selalu saya call orang perempuan ni, dia okay lah, steady. Ada yang saya pegang daripada Julai pun, tiba-tiba Julai 2018, tiba dia kontak dia. Rumah tu boleh sewa lagi ke? Boleh lah puan, kalau puan nak sewa, saya boleh je sewa. Itu yang saya boleh buat lah. Jadi jangan takut dengan bila kita call owner. Okay, so kita semua dah tahu, katakan kita dah tahu detail property, kita tahu berapa market value, rental value, okay, kita tahu berapa harga bila finishing, kita tahu unit yang mana ada size tertentu. Okay. Jadi kat sini saya akan ceritakan 3 senario dan saya mungkin akan berikan 1 skrip yang kalau semua boleh screenshot sekarang sebab saya lupa nak edit slide bagi tambah skrip baru kat bawah sekali. Jadi selepas ni kita dah ready, jom buat. So slide tu sangat simple. Okay, jadi dah ready, jom kita call. Okay, ni saya akan bagi skrip yang saya sendiri pakai. Okay, di mana tu semua. Okay, ni skrip dia. Okay, jadi bila kita call, okay, dia tak adalah sepanjang macam ni. Kita bagi peluang owner untuk bernafas dan mendengar dan bercakap juga. Okay, saja saya akan bagi salam dahulu. Okay.
Selanjutnya saya akan bagi salam dahulu. Okey, saya akan bagi salam kat dia. Okey. Assalamualaikum puan, saya okey, kalau boleh sebaiknya bila kita call ni jangan sebut nama owner. Okey, jangan sebut nama owner. Okey, bila kita sebut nama owner, dia akan rasa threatened sebab yang call sebut nama ni siapa? Bank, okey, lawyer, firm, credit loan, Along. Jadi semua orang ni adalah bila dia call dia sebut nama. Hello, you barat taraf bayar. Okay, jadi kita tak nak call sebut nama. Kita cuba datang as subtle as possible. Kita call ni seolah-olah kita jumpa nombor dia dekat bawah lantai tu, kita angkat, kita call, hello owner. Kita akan call macam tu seolah-olah. Kita tak sebut nama dia langsung, okay? Tapi kita sebut nama kita. Jadi kita bagi salam kat dia ataupun selamat pagi. Petang tak ada sebab kita selalu call pagi. Kita letak je mana tahu ada orang tu sangat dia call petang. Saya cakap Abang Rafi sebelum ni, dia kesian dia tak boleh balik sebab Abang Azhar tak bagi dia balik selagi dia tak call sampai dapat owner. Jadi dia call dekat 30 owner hari tu. Dia dapat satu rumah. Last kali jackpot yang rumah tu cost dia 1 million. Dekat Bangsa rasanya. Jadi betul lah 30 call kena maki, kena marah, kena maki, kena marah, kena maki, kena marah. Lalu oh hello, yes I want to sell my house 1 million. Jackpot untuk dia. Okay, dia taklah dia join kita ke tak ini, tapi kalau dia join alhamdulillah dia antara yang betul lah. Okay, jadi kat sini jadi apa bila kita call tu saya nama apa daripada The Roof Realty. Okay. Jadi dia katanya, jadi skrip dia ni semua ni dia secara berfasa-fasa lah saya sebut. Okay. So first kita bagi salam, selamat pagi, saya ni daripada ni. Okay. And then dia akan reply, oh ejen Hatanah tu. Dan lepas tu kita akan bagi skrip. Okay, jadi ni antara senario, 3 senario yang bila kita dah ada skrip, bila kita call, ada 3 senario. Okay, so next slide. Okay, so bila kita call ada 3 senario, di mana dia sama ada yang pertama, yang paling best, paling syurga, interested, dia sangat berminat. Oh ejen, boleh saya nak sewa lah. Boleh saya nak jual lah, berapa harga market. Mana macam ni kita suka. Kita layan dia, kita jaga dia, kita tatang dia bagi minyak yang penuh. Okay. Jadi kita, dia kata, okay, dia tak fikir dulu. Fikir dulu tu pun satu peluang sebenarnya sebab dia still tak decide apa-apa. Jadi kita kena selalu cucuk dia supaya dia nak sewa atau jual rumah dia. Okay. Yang seterusnya dia not interested ataupun tengah duduk. Jadi orang macam ni ataupun sebenarnya kita call project lah. Dia kata dia not interested ataupun dia tengah duduk ataupun dia tak ada plan lagi. Kita boleh offer dia service. Okay, ni antara benda baru sebab apa? Saya rasa kat sini ada beberapa group daripada business networking kan. Jadi BNI kan. Jadi dalam kat sini dia orang ada satu sistem referral di mana kalau apa, dia bagi business kat dia orang bagi you something. Itulah like sangat bagus lah, dia selalu link kabel tu kuat lah. Okay. Jadi bila kat sini dia akan selalu bagi business referral to each other. Okay. Dan last kali ialah yang hostile. Okay, yang hostile ni yang paling garang, yang paling tak ada demand, tak ada negotiate, yang rasa inilah rumah aku yang paling tersergam indah di Bangi ni. Okay, jadi kita owner macam ni kita cuba jangan kacau dia lama-lama. Okay. Tapi kalau anda sifu Tailong dan call listing dah lama, anda boleh cuba menjinakkan owner. Jadi yang penting jangan takut. Okay, macam saya kata benda ni bertindak bergerak dengan pengalaman. Okay. Antara yang pengalaman selain saya adalah Abang Fauzi, di mana dia bukan sekadar dia go beyond his service lah. Bukan sekadar dia call owner, dia juga pergi tolong cat rumah orang tu, dia tolong bersihkan rumah orang tu, dia tolong iklankan dengan cantik, dan dia bila viewing tu dia buat owner rasa happy. Jadi saya rasa antara nak jadi ejen terbaik kita boleh ambil contoh dia. Okay. Jadi dia tak dapat join kita ni, jadi dia antara contoh yang menarik lah yang saya sendiri rasa nampak. Okay, jadi tanpa berlengah masa saya akan tunjukkan apa yang kita bercakap antara contoh skrip yang kita cakap dengan owner. Okay, boleh tengok next slide. Okay, jadi apa saya buat kat sini, saya create a fake WhatsApp chat. Okay, jadi ni bukti yang mana nak kata kalau anda nampak produk-produk kat luar tu, dia testimoni dia, tuan sangat bagus produk ni, saya suka. Tak semuanya betul. Sebab saya boleh buat benda ni dalam masa 5 minit sahaja. Okay, saya create nama muka dia, saya letak nama title dia, saya letak last scene sekali, nampak? Template WhatsApp tu semua ada. Jadi kalau anda beli produk tu, dia kata, puan terbaiklah produk ni, saya suka, saya pakai tu saya rasa hilang semua jerawat saya kat muka. Jadi kita kena hati-hati sebab saya bukti saya boleh buat semua benda ni dalam masa yang sangat singkat. Okay, jadi kat sini contohnya saya sebagai ejen, saya call dia, okay, biasa saya perempuan, jadi ni perempuan Mazda, orang sangat baik, nak dia senyum saja kat saya, okay, dia kata, dia rasa siapa ni. So saya kata, maaf ganggu puan pagi ni, saya Aziz Zubaidi, ejen Hatanah daripada The Roof Realty Sdn. Okay, saya cuba sebut Sdn Berhad tu sebab dia nak menampakkan establishment, nampak kemelayuan sikit lah.
Sebab orang tahu roof ni bumbung kan, jadi orang pelik tak. Jadi kita sebut ejen hartanah saja boleh. Maaf ganggu ni saya sebut ejen hartanah, cukup. Okay, once kita sebut macam tu, kita tak buang masa dia, okay. Lepas tu dia tanya, okay ada apa ya? Okay, kita cakap kat dia, macam ni puan, sebenarnya saya sedang bertugas di Sunway Gandaria. Okay. So sebelum ni pasukan kami pernah bertugas dalam urusan marketing di Sunway Gandaria. Okay, banyak unit yang sudah terjual di situ. Okay, saya tak tipu dia, memang banyak unit sudah terjual. Tapi bukan saya yang jual. Okay. So tujuan saya hubungi puan hari ni sebab saya nak offer servis saya lah sebagai ejen tanah. Okay. Puan ada rancangan tak sama ada nak sewa ataupun jual unit puan sekarang di Sunway Gandaria? Nampak? So saya sangat subtle, saya sangat direct. Apa sebab saya nak cerita yang situ banyak unit terjual, okay, kita create tarikan yang kita sangat mengetahui kawasan kat situ, okay. Jadi sebenarnya bila kita dah sebut macam ni dan agent owner tersebut okay ada apa ya, itu bagi saya sangat-sangat green flag, okay. Go untuk anda terus laburkan diri anda ke dalam chatting tersebut, okay. Ni bukan chat dah, saya call, okay. Jadi jangan cakap dia chatting je itu boleh lah, tak, saya call. Okay, ini semua terjadi secara call. Tapi saya tak nak tulis macam ni, jadi saya buat macam WhatsApp chat lah. Supaya semua boleh nampak contoh intipati call dan respond antara saya dan owner tu sendiri. Okay, jadi ni dia cakap kat sini, okay, property agent, saya ada plan tapi rumah belum buat apa lagi. Macam mana ya market value sekarang di situ? Okay, nampak? So dia dah set inquiry, kita punya knowledge, product knowledge dekat situ. Jadi macam ni kita nak jawab, okay, ni contoh jawapan saya jawab dekat dia. Next slide. Okay, jadi kat sini saya cakap, okay, saya dah buat analisis mengenai kawasan di situ, okay. Kita nak tahu dulu, kita buat macam seolah kita tak tahu pun unit dia type apa, size apa, okay. Kita nak buat macam kita dapat tahu tu selepas dia beritahu tahu dia punya nombor rumah. Okay, sebelum dia sebut je nombor rumah ni, kita dapat tahu, ni rumah nombor 3 menghadap kolam. Jadi dia nampak, dia ni macam, info, dia tahu pasal rumah aku. Jadi terus dia akan tanya, macam mana market untuk jenis A. Dan saya ceritalah kat sini ada nak sewa dalam 1,200 ke 1,500 bergantung kepada finishing. Okay, untuk jualan pula developer unit masih available. Jadi maksudnya developer pun masih tengah jual lagi kat situ Sunway Gandaria. Jadi kalau owner request tolong jual rumah saya dekat Sunway Gandaria, agak susah nak jual. Tapi boleh cuba. Jangan menyerah dalam buat apa-apa. Okay, sebab setengah orang tak cari developer. Dia mana cari subsale. Mungkin sebab ada hooks yang lain kita tak tahulah. Okay. Jadi mungkin dia nak buat apply loan special ke apa kan. Jadi kita sebut dia macam tu, kita cerita semua info yang kita tahu. Contohnya kalau first kali sebut kat dia apa kita nak buat, proses dan prosedur bila kita nak sewa rumah ni, kita mesti ambil nak datang check inspection rumah. Okay, sebut je berkaitan inspection tu, owner rasa macam okay, kita sangat concern dengan dia punya property. Okay, selepas tu, lepas kita dah buat tu, kita juga dalam call tu mesti clarify, okay, ni benda yang saya rasa nampak banyak ejen bila dia seronok dia dapat owner dia call, owner kata okay saya nak sewa lah, macam mana proses? Okay owner tak ada masalah, kita jumpa dulu, nanti kita bincang kat situ. Tak ada masalah, saya sangat happy kalau owner sudi nak deal dengan saya, alhamdulillah saya sangat bersyukur. Okay. Terus dia seronok, jadi jangan seronok sangat. Okay, bila kita cakap itu, kita mesti clarify dekat dia yang kita nak kunci kedua. Okay, banyak ejen yang saya dapat, saya ada 10 listing kat situ, ada kunci tak? Tak ada kunci. Jadi masalahnya bila tak ada kunci ni, kita nak buat viewing tu sangat susah. Okay, kita nak kena tunggu owner datang, dan bila owner datang pula nak deal dengan owner ada ni sangat susah. Dia tak pasti siapa yang berjaya jual lagi dengan owner ada. Tapi sangat susah kalau owner ada sekali. Jadi sebaiknya kita dapatkan kunci pendua dan kita clarify dekat dia dalam call siap-siap. Sebab bila texting jadi macam nampak salah sikit. Okay, bila kita call dengan dia, owner boleh tak saya dapatkan kunci pendua? Sebab bolehlah saya sendiri yang hadapi kerenah-kerenah penyewa ni. Kadang-kadang penyewa ni bukannya nak sewa pun. Dia nak buat window shopping saja. Kan, dia datang rumah tu, dia datang tengok, lepas tu dia macam tengok sekeliling, lepas tu dia kata okey lah nanti saya fikir dulu. Nanti saya minat. So kita buat sketsa tu dengan owner supaya dia faham keadaan bila tak ada kunci tu, dia nak kena hadap segala masalah-masalah daripada tenant tersebut. Okay. So once kita dah cakap dengan dia yang kita nak minta kunci kedua dan kita juga dah nak ambil gambar dan sebagainya, lepas tu dia akan cakap saya okey lah boleh lah, nanti WhatsApp saya details ya. Dia kata dia akan WhatsApp saya detail. Okay, apa details yang dia nak? Okay, so ni selalu saya fikir juga apa details yang dia nak. Dia nak apa? Nak tahu berapa deposit ke? Nak tahu proses ke? Jadi di sini saya dah lampirkan apa detail-detail yang owner kita patut reply bila owner minta WhatsApp details. Okay, dalam slide seterusnya.
Okay, so bila owner kata boleh tolong WhatsApp details tak? Jadi ni antara yang kita akan WhatsApp dekat dia. Okay, kita akan cakap kat dia, okay Puan, deposit yang kita akan kumpul daripada penyewa adalah 2 tambah 1 tambah setengah. Okay, total dia banyak ni. Nampak? Jadi commission agent adalah 1 bulan pertama sewaan. Jadi bayangkan kalau anda sewa satu rumah tu, kalau ada tolong sewakan rumah sebulan tu dapat 1,300. Okay, sewa 2 rumah dah dapat 2,600. Okay, dah sewa rumah yang harga 5,000, dah dapat gaji dalam 7,600. Jadi nampak pendapatan sebagai seorang ejen sangat lukratif kalau anda willing to put in the effort lah. Anda willing to have your own direct owner supaya anda tak payah berkongsi dengan orang. Okay, so sebaiknya dapatkan owner macam saya cakap. Jadi part time mesti ada 20 direct listing dan full time kena ada 50 sebab kita nak enjoy the lucrative reward yang kita boleh reap daripada menjadi seorang ejen. Okay, dan last kali kita ending dan the WhatsApp detail tu macam saya cakap tadi, seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, sebelum boleh mula iklan kita akan buat defect inspection dan ambil gambar untuk diiklankan. Okay, saya juga perlukan kunci pendua untuk memudahkan urusan viewing dengan penyewaan. Okay, jadi sebelah jualan tu macam sama juga, cuma saya buat sini, saya tukar sekali. Wah, kita bukan nak menyewa, kita akan cakap dia, saya akan buat carian bank value untuk rumah ni, boleh isikan details terlebih dahulu. Okay, teks tu Abang Azhar dah bagi, nanti mungkin dia boleh resend balik ke dalam semua orang. Okay, teks mengenai carian bank value tersebut. Okay, jadi seterusnya ialah commission agent adalah 3.18% harga jualan. Okay, contohnya rumah tu RM500,000, commission dalam RM15,000. Okay, jadi kita kena faham kat sini 3.18% ni 0.18% tu adalah GST yang di mana kalau kita tak letak dia akan tolak daripada kita punya commission, iaitu kita tinggal 2.8 berapa sahaja. Jadi sebenarnya kita biarlah owner yang bayar SSC tu, jadi kita letak kat sini siap 3.18%. Okay, tetapi owner mungkin akan request boleh kurangkan tak commission, mahal sangat 3%. Banyak tu, macam mana? Okay, jadi kita kena hati-hati dalam kata boleh, jangan boleh semua. Kita akan cakap dia, okay Puan, sebenarnya komisen ni telah ditetapkan oleh agensi. Okay, sebenarnya dia akan tanya ni bila time nak jual. Okay, saya pernah hadapi ni Januari itu, dia tanya bila nak jual ni, dia akan tanya boleh tak kurangkan sikit komisen. Mahal, banyak sangat 3% tu. 13,000 nak bagi banyak. Jadi kita katakan dia, okay Puan, sebenarnya komisen ni dah ditetapkan oleh agensi. Jadi apa yang saya boleh buat, saya boleh cuba berbincang dengan agensi dahulu sama ada dia mampu untuk memberikan pengurangan sekadar ya betul. Jadi kita kena faham kat situ yang kini pendapatan kita bayar iklan semua tu pun memerlukan kos. Tapi okay. Tapi saya rasa sebab kita nak bercakap lagi dan jumlah viewing nak jual satu rumah tu bukannya satu viewing terus jual. Itu memang sifu lah, saya tak ambil lah. Tapi macam Kak Mandana ada power lah nak jual sekali viewing dia terus jual. Okay, tapi yang kita faham kat sini, okay, commission agent 3.8%. Okay, jadi kalau owner minta nego, kita cakap dia ini agensi yang tetapkan. Jadi saya akan balik bincang dengan agensi dahulu, tengok apa yang diorang come up dengan solution macam mana. Okay, dan selalunya kita akan tak letaklah harga yang dia minta. Kalau dia minta boleh tak dalam 2.2% ke 2% saja, tak boleh. Jadi kita akan minta okay, mungkin dalam 2.5, 2.8 tu agensi okey lah. Lepas dia pun bawa dia okey. Kita kena jangan cepat sangat membuat keputusan dan kita cepat gairah. Kadang-kadang kita viewing, orang tu nak bayar booking, okay, saya ready dah, saya suka mana ni. Owner cakap minta dia, boleh. Kita tengah seronok, owner tu bayar, tak nak bayar, okay. Tapi kita lupa yang kita sendiri mengurangkan kita punya our source of income lah. Macam ada kat sini yang buat full time, jadi itulah kadang-kadang nak buat satu bulan tu jual sebiji rumah. Okay, dan duit dapat sebiji rumah tu lah yang nak bertahan 3-4 bulan setengah orang. Sebab plus dengan isu PKP ni tak boleh buat viewing semua, jadi sangat menjejaskan. Jadi kita jangan fikir yang kita buat benda salah ke apa, sebab kita bagi servis. Okay, dekat US, commission agent kat US adalah 6%. Kita ni kira murah lah kat Malaysia. Okay, kalau kat Johor, dia makan sewa 2 arah. Okay, dia makan commission daripada owner, dia dapat sebulan pertama, daripada penyewa dia ambil lagi sebulan. So kat Johor saya rasa dia punya deposit tu 3 plus 1 plus half. 3 sebab 1 tu dia dah ambil, satu lagi 1 month advance daripada owner pun dia ambil. Dia dapat 2 months. Jadi kalau anda ejen kat Johor, tahniah, anda jadi orang kaya yang sangat double berbanding dengan ejen di Selangor. Okay,
Dan kita tutup closing WhatsApp details tu dengan benda yang sama, iaitu saya maklumkan kita nak buat defect, kita nak ambil gambar dan kita nak kunci pendua. Tolonglah saya clarify kat sini, mesti minta kunci pendua. Okay, sebab banyak ejen yang tak minta kunci pendua. Okay, seterusnya. Okay, last kali kita, ni yang second one, kita ada yang tengah duduk, jadi kita offer service. Okay, macam saya kata kat sini, kita ada beberapa geng BNI dalam ni. Jadi diorang ni geng business besar-besar. Jadi saya rasa inferior lah dengan kerajinan mereka dalam ni. Okay, jadi apa yang dia buat adalah dia orang boleh buat service business. Okay, jadi kita boleh cakap, oh kita ada penyewa ni nak pasang kitchen cabinet tabletop. Okay, jadi kita boleh call cik tu. Yang muka dia macam dia ada pakai topi sikit. Jadi dia tu pandai buat kayu-kayu, finishing semua kayu. Jadi dia ketuk tabletop, dia tahulah ni Formica, ni marble. Jadi dia sangat cakap lah, dia kenal material macam tu je. Jadi kita boleh offer mereka ni sebab kita yakin dengan servis yang mereka mampu beri sangat high grade. Okay? Jadi kita nak offer, kita kena boleh, saya terfaham perkataan murah tu di kalangan orang Melayu ni sangat tak lari. Jadi servis ni murah. Okay, tak semua orang mencari murah. Okay? Kita cari yang dia ni bagi kerja berkualiti. Okay, dia bagi kerja sangat kemas. Okay, kita kena tukar pemikiran kita bila kita bercakap dengan owner-owner high end ni. Kita tak perlu nak sebut murah, tak perlu nak sebut macam affordable semua. Kita yakin yang dia orang mampu bayar tak? Sebab dia orang beli rumah 900 square feet, 600,000 di Sarawak Gandaria. Sebab because they can afford it. Jadi kita tak perlu nak fikir owner ni tu nak cari yang murah kot. Cakap dia beli rumah 600,000, 900 square feet, kita offer kat dia pasang kitchen tabletop daripada Indonesia kan, yang cost dia cuma dalam 2,500 untuk buat 1M. Okay? Jadi kita boleh offer yang berkualiti. Dia orang akan suka. Kita jangan takut dan kita akan rasa yang dia orang nak yang murah je kot. Sebab kita rasa kita jangan meletakkan diri kita di tempat owner. Sebab kita bukan owner time tu. Okay? Dia orang yang decide apa yang nak buat. Plus kebanyakan business daripada BNI ni, some of them are willing to pay a slight amount of commission lah to you kalau you offer dia punya service. Okay? Contohnya ada yang pasang Unify, ada yang pasang ada yang pasang kitchen tabletop, ada yang pasang wiring. Okay, so once you contact dia orang untuk buat deal dan dia bagi tahu dia, okay, this client I bagi dekat you, and then dia akan plus this is some portion of money for you based on their profit. Okay, jadi kita banyak cara, banyak cabang untuk kita dapat keuntungan daripada property ni. Okay, bukan sekadar kita nak bersedih sebab owner tu tak dapat sewa atau jual. Okay, kita cuba cari to reap as much as we can from one owner. Okay? Kita jangan rasa inferior bila dia kata tak nak semua. Okay, ni saya letak gambar Ungku Ismail. Itu saya tulis kata owner Bandara Ismail. Jadi ni, so dia beli rumah kat situ dan dia tak minat dah, tak ada plan, mungkin dia nak duduk semua. Jadi saya cakap kat dia, saya offer kat dia, mungkin dia nak pasang kitchen cabinet tabletop. Okay? Mungkin dia boleh compare price. Okay? Mana yang lebih quality dan sebagainya. Okay? Jadi mungkin dia berminat. Jadi kita terus bagi dekat dia. Okay, dan last sekali, next slide adalah owner yang kita nak cuba elak. Okay, ni adalah owner hostile. Okay, owner hostile, nak buka dia garang, saya tak ada nama dia Hashim. Kalau orang Hashim ni garang, tak ada cakap Hashim semua garang marah dia. Itulah. Tapi yang report saya tu bukan Hashim lah, nama dia Ustaz Nurudi. Okay, jadi kat sini dia cakap dia, okay, assalamualaikum tuan, waalaikumsalam, kan, siapa ni? Tu macam, tu rasa hostile. Saya cakap saya ejen tanah pun, dia kata ejen tu macam dapat nombor saya. Okay. So jadi banyak kisah dapat nombor ni. Antara dulu saya selalu sebut saya beli listing. Saya beli listing ni tu saya dapat nombor tuan. Tu nombor tuan ada dalam ni. Kita marah. Kita tak berilmu lagi, kita tak jawab apa. Jadi kita cakap dia sebaiknya kita buat leader kita bagi. Okay. Dan kalau boleh time tu kalau kita cakap leader kita bagi, janganlah terus jual Abang Azhar cepat-cepat kan. Okay, leader saya bagi, nama dia Azharul, nombor dia 0164451920. Okay, jangan terus bagi macam tu. Kita cuba bincang dengan dia, kita nak rumah dia. Bukan kita nak tukar kita call hari tu sebab kita nak bawa Abang Azhar menghadap semua orang. Okay, kita call dia, kita nak rumah dia. Tapi kalau dia tak nak, dia kata, siapa ni jawab? Saya nak call dia semua. Jadi kita cuba cakap dengan dia baik, sorry Puan, saya minta maaf sebab saya terpaksa call, saya nak offer service sahaja. Okay, saya harap yang tuan faham yang saya call sebab saya nak offer sama ada tuan nak sewa ataupun jual rumah dekat situ. Itu sahaja. Saya tak berniat nak buat apa-apa lain. Saya nak offer, nak tolong tuan juga dari segi nak melaburkan rumah tersebut. Jadi sekiranya tuan tidak minat, saya minta maaf lah dan saya tak, sebab ambil masa tuan pagi ni, okay, jadi saya ikut tak phone. Okay, kita cuba tak melengahkan masa. Okay, cara terbaik bila kita nak handle hostile owner ni adalah bila dia cakap, okay, macam mana dapat nombor saya, kita terus cakap dia, okay,
saya dapat nombor tuan daripada leader saya. Tapi tuan sebenarnya saya call tuan sebenarnya satu benda saja, sebab saya nak offer tuan servis saya untuk sama ada tuan nak jual ataupun nak sewa rumah tuan di Sunway Gandaria. Okey, kita jangan melengah di tengah-tengah tu. So dia kata macam dapat nombor saya, oh saya dapat nombor tuan daripada leader. Jadi kita diam. Kita bagi dia ruang untuk dia attack kita. Tak perlu. Sebab kita kena faham yang kalau kita bagi dia ruang, dia lagi seronok dia nak tiba-tiba. Tapi bila kita dah ulang-ulang sebut, kita nak offer service, kita nak tolong dia untuk iklankan rumah. Sebab saya, kita punya medium bukan satu, kita bukan pakai mudah .my saja. Kita ada property group, prop edge, prop social dan sebagainya yang boleh membenarkan dia untuk dapat penyewa ataupun beli dengan lebih cepat. Okay, kita sebut semua benda ni dengan fakta, kita tak menipu dia apa sebagainya. Tapi kalau kita asyik memberi dia ruang untuk dia marah kita, maka kita membenarkan diri kita dicaci dan dihina dengan sendiri. Jadi itu benda yang salah, sebab kita kalau boleh kita jangan rasa inferior. Okay, owner macam ni dia naik, kita kena naik sikit saja, jangan lebih-lebih je lah. Okay, tapi kita kena remind kat dia balik berkali-kali yang saya sebenarnya nak offer servis sama ada tuan nak sewa ataupun jual rumah kat situ. Itu sahaja tuan. Okay, kalau tuan berminat, saya boleh bagi name card saya dan sebagai bukti lah yang saya dengan sebagai agent. Okay. Tapi kalau nampak dia cegarang sangat, tak payahlah bagi name card. Okay, sebab dia mungkin boleh attack kita tanpa, sebab mungkin dia cari peluang untuk attack kita saja. Macam saya kata tadi, mentality owner kalau dia low cost dia akan jadi macam ni. Tapi kalau high end jarang jadi macam ni, sebab dia memang mencari tenant ataupun dia memang mencari buyer. Okay, tak payah risau sama ada dia perlu dia tak ada, dia nak mama kita ke maki kita tak ada masalah. Okay. Jadi saya rasa ini 3 senario yang saya dah ungkilkan, saya dah nikilkan kat sini dengan secara ringkas ni, dan segala elaborate tu apa yang kita cakap, komunikasi kita dengan owner tu semua saya dah lampirkan kat sini. Jadi kalau nak faham lebih memang kita kena call sendirilah. Sebab kadang-kadang owner ni berbeza-beza dan kita kena faham yang kadang-kadang dia orang ni ada hari yang kadang-kadang tak baik untuk mereka dan jadi orang pun jadi garang kita lah. Okay. Jadi yang penting adalah kita kena start call. Okay, tak kisahlah kita start call benda tu fail ataupun sebagainya, just call saja. Okay, saya start call owner di Bangi Avenue, and then ke Bandar Puteri Bangi, lepas tu kita call Vista View, kita call Sunway Gandaria, kita call Putra One. Okay, banyak owner yang saya dah call. Kita call juga owner leads. Okay, nanti kita buat projek dekat The Core, Kota Warisan, kita dapat leads. Dan kita juga dapat projek dekat The Crescent dekat satu townhouse dekat Bandar Suputra, kat Bandar Bukit Mahkota pun ada projek dapat leads. Okay, leads ni kadang-kadang dia main tekan je, jadi susah nak call buyer baru ni kita nak call owner. Jadi sebabnya kalau anda bertraining sekarang untuk call owner ni dia akan jadi skill yang sangat berguna di masa hadapan, sebab bukan sekadar kita komunikasi dengan owner kita lebih improve, tapi malahan dia sangat berguna apabila kita buat viewing nanti. Okay, sebab kadang-kadang kita viewing tapi kita diam. Okay, macam viewing tak faham tempat tu, tak tahu siapa highway kat mana, LDP dekat mana, kesas dekat mana masuk itu. Dan kita tak tahu amenities, okay, kemudahan-kemudahan yang berdekatan kat situ. Tapi bila kita dah cakap dengan owner, kita boleh begitu. Jadi ini sekaligus meningkatkan kita punya kemahiran berkomunikasi dengan bakal-bakal penyewa dan pembeli yang akan datang di luar sana. Okay. Jadi setiap rumah yang tahu, kadang-kadang dia kata pegang listing 2 tahun tak terjual, maksudnya tidak ada masalah dari segi harga dan sebagainya. Jadi kat situ juga bila hubungan kita dah baik dengan owner, kita boleh request nak negotiate harga dengan lebih mudah, dan kita nak request untuk dia tambah-tambah sebarang additional info dengan lebih senang. Okay. Contoh sekarang saya ada owner kat Casa Green. Sebab owner ni sebenarnya saya menyewa dengan dia, dan saya selalu bayar on time dan selalu berat dengan dia. Dan alhamdulillah saya time PKP tu saya bayar sewa asalnya 1,200, so saya bayar sewa 800 saja. Sama 4 bulan juga lah. Okay, ni hasil daripada kita selalu berkomunikasi dengan owner. Dan dia pun macam happy dengan kita layan dia, kita berat dengan dia. Sebab in the end owner ke, buyer ke, penyewa ke, semua manusia juga. Okay, semua ada perasaan, semua ada rasa intipati hati masing-masing. Okay. Jadi kalau kita guna perkataan yang betul pada masa yang betul dengan cara yang betul, insyaAllah kita boleh dapat satu deal, kita boleh dapat satu listing, dan jangan stay dekat satu deal. Okay. Kita tambah sehingga macam Abang Azhar kata tadi, full time wajib ada 50 direct listing. Jadi saya doakan siapa yang hadir malam ni dapat 50 direct listing esok lah, dia kena start call.
Okay. Jadi kalau tak ada masalah, okay, sampai sini saja yang kita boleh conclude cara kita berkomunikasi dengan owner. Okay. Jadi next antara kita nak buat adalah sesi role play. Okay. Jadi apakah guna ilmu tanpa praktik? Okay. Jadi yang penting adalah kita kena faham cara kita nak bercakap tu dengan owner. Sebab kalau kita cakap, boleh ni, skrip ni senang ni, tak lah, boleh lah, boleh lah. Okay. Lain Saya pernah training orang tu ada dalam ni. Okay, dia ada apa? Dia call, lepas tu dia kata apa? Owner lelaki pun dia sebut puan. Dalam puan, dia punya gelabah tu, jantina habis lari. Bangsa lari tu pun pernah juga. Okay, India, owner Malati Krishnan. Okay, Assalamualaikum, puan Malati. Sudah. Okay, jadi kita kena praktikal sebab kita nak faham cara-cara kita nak call tu sebenar. Okay, macam saya kata, untuk komunikasi kita juga. Jadi, saya nak tanya dalam grup ni, okay, mungkin saya boleh tengok video ke. Okay, jadi saya tengok siapa yang dalam ni dah pernah, yang tak pernah lagi call listing. Yang kalau yang tak pernah tak payahlah kita call. Kita tanya yang pernah. Yang tak pernah, siapa yang tak pernah? Kat tangan. Siapa tak pernah call listing lagi? Okay, Kak Tati dan Kak. Ini tak dapat gambar macam mana. Okay, jadi Kak Tati tak pernah call listing lagi. Siapa yang dah pernah call listing? Kita nak tengok. Saya dah. Dah pernah? Dah pernah ke tak pernah? Abang Ismail dah. Dah Oh, okay. Oh, banyak ke yang dah? Okay, yang tak mana tak? Oh, banyak yang tak Okay, so siapa yang tak tu kita akan buat training call lah. Okay. Okay, sebab kalau yang tak tu lah kena cuba kan. Yang dah apa kita nak cuba lagi, dia dah call banyak mana betul. Yang dah tu kasih experience lah macam mana calling punya session. Abang Ismail, silakan. Yang tu lah, macam saya kata yang dah pernah tu. Okay, jadi apa nak senang sama kita dah bincang pun dah. Yang dah pernah pengalaman tu kita akan cuba call dulu. Okay, kita akan tunjuk dekat dia macam mana kita nak call dan apa perkataan yang betul. Okay, kadang-kadang kita tengok skrip tu, aku pun boleh berlakon benda ni, aku pun boleh buat. Kita selalu cerita. Tapi bila kita nak buat praktikal tu, gelabah. Getar sangat. Saya pernah, ejen tu bergetar-getar sangat dia. Suara bergetar, habis jadi formal suara baku, bahasa Melayu baku habis. Tapi orang pun ingat dia ni robot tu kan. Kita kena yakin kita boleh call. Jadi apa kita nak buat? SOP dia, okay, saya start dengan saya dulu. Okay, saya akan call Abang Azhar. Itu nombor telefon dia. Okay. Jadi boleh salin nombor ni sebab mungkin kalau owner tanya mana dapat nombor saya, Abang Azhar bagi. Ini nombor phone dia. Okay, jangan bagi kat dia. Okay, saya cuba kita call Abang Azhar dulu. Saya akan call dia dan kita akan buat 2 role play lah. Okay, 2 role play di mana kalau kita sama ada owner tu baik, mulia, berhati mulia dan sebagainya ataupun owner tu sangat garang. Okay, jadi pakai phone, jadi macam mana saya nak buat? Ismail, Okay. Ismail call. Ismail pun pakai phone Kat Tati je lah. Mana Abang Zafri ni, gambar raya dia ada. Ni pengalaman call juga ni. Macam mana? Mana pergi main? Try je lah, tak apa, salah tak kisah. Kita belajar. Kita belajar. Ya tak ya Call saya. Dia kena call. Terut. Dia tak boleh. Terus. Tak main sebenarnya kami call tu siapa? Ini. Try, siapa nama tu? Yasir call bos. Saya Pakai phone Dia pakai phone. Dia pakai Zoom phone. Dia tak boleh. Saya punya laptop tu keluar error Bukan. screen. Kau tipu-tipu lah, bukannya kau cakap pakai phone pun. Okay. Yasir kita role play. Kita pun ni pakai Zoom je. Okay. So saya rasa role play tu baik. Tangan tu mesti kat tangan tu mesti kat ada kat sini lah sebab itu apa dia asal phone mana? Okay. Phone lain sikit kan. Okay. So jujurnya bila setiap kali saya call owner tu, bila saya takut kan, jadi saya akan doa owner tu tak angkat, tapi saya malam ni dia angkat.
Okay. Ringing. Saya secretly berdoa dia. Okay. 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 Hello. Okay, hello. Assalamualaikum tuan. Assalam. Okay, Assalamualaikum tuan. Selamat pagi. Selamat malam. Okay. Saya Yasir Zubaidi, ejen hartanah daripada Darul Realty Sdn Bhd tuan. Okay. Okay, macam ni tuan. Sebagai ejen tanah, saya sebenarnya nak offer setidak untuk tuan sama ada tuan ada rancangan tak nak sewa ataupun jual rumah tuan sekarang di Bangi Avenue. Bangi Avenue saya rasa nak sewa. Sana market berapa? Okey, jadi kat market dekat Bangi Avenue, market situ saya rasa dalam range 1,200 ke 1,300. Okey, jadi mungkin kita boleh pergi naik lebih lagi lah bergantung pada jumlah furnishing yang tuan ada sekarang. Dalam tu ada furnishing ke? Kitchen cabinet ke? Tabletop ke? Tuan ada bagi furnishing lain ke? Almari, bilik wardrobe ke? Itu saya baru dapat kunci. So belum rancang buat apa-apa. Tapi kalau 1,200 rendah sangat. So macam mana kalau saya nak naikkan dia punya harga sewa? Okey, jadi kalau untuk 1,200 tu sebaiknya saya cadangkan kita boleh cadangkan untuk tambah furnishing macam kitchen cabinet dan tabletop sebab 1,200 tu di dunia banyak yang basic unit. Okey, tapi kalau sekiranya saya risau kalau kita naik terlalu tinggi pun tidak ada market untuk mereka yang nak menyewa. Jadi memang range dalam 1,200 ke 1,300 sahaja. Sekarang pun saya tengok dekat Mudah ada iklan yang RM1,250 dengan kitchen cabinet dan tabletop. Jadi saya yakin kalau tuan nak penyewa dengan kadar segera dan boleh tampung tuan punya pembayaran prinsipal penyewaan rumah tu, jadi saya cadangkan tuan untuk menyewa pada harga RM1,250 lah. Kalau tuan nak naik sikit lah saya rasa. Okey. Boleh. Next week saya ada datang pergi sana. Boleh jumpa? Saya dekat sini je tuan. Saya memang betul kat sini lama dah. Dah 3 tahun dah saya jadi kat sini. Jadi kalau tuan berminat, saya akan datang mungkin dengan rakan ejen saya. Kita akan ambil gambar, kita akan buat inspection. Dan kalau boleh time tu, kalau tuan boleh paskan dekat saya kunci pendua sebab tu saya nak buat urusan lebih mudah. Tuan okey ke? Boleh juga. Tak apa, nanti kita bincang. So nanti Boleh. hari sebelum tu saya inform lah. So nanti you bagi saya you punya name card sekali lah. Boleh. Saya akan WhatsApp tuan saya punya name card dan saya akan beritahu proses-proses details dan cara kita nak sewakan rumah tuan tu lah nanti insyaAllah. Okey, boleh. Okey. Okey. Terima kasih tuan. Terima Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam. Nampak? Saya mengajar pun bergetar. Sasul. Gila lancar apa? Lancar dan Bergetar. cantik. Tak, mula-mula tu memang bergetar. Jujurnya semua akan bergetar. Tapi bila dah tu saya pun sering berdebar. Lepas call bos tadi. Second. Second. Okey, jadi second ni kita call owner yang hostile. Jadi kita tengok abang jadi garang. Okey, biasanya orang yang hostile ni bukan aku, biasanya Amirul, tapi Amirul tak ada. Tak apalah, saya jadi hostile sikit Abang lah. Amirul ada garang. Okey. Call. Maksudnya dia dendam dengan saya lama dah. Jadi dia memang nak maki-maki. Yasir, call saya Yasir. Dah, nombor apa? Nombor. Susah saya lihat hadap muka. Gelak je. Bingung. Dia tipu-tipu lah. 012 331 7500. Okey. Okey. Action. Calling. Hello? Dah call. Hello, Assalamualaikum tuan. Ya? Siapa ni? Siapa lagi tuan? Saya Yasir Zubaidi, ejen hartanah daripada Darul Realty Sdn Bhd. Siapa dia? Yasir Zubaidi tuan, ejen hartanah daripada Darul Realty. Awak dapat nombor saya daripada siapa Tuan, sebenarnya nombor ni leader saya yang bagi. Tapi tuan dah, saya call ni sebenarnya dia nak offer satu sembilan untuk tuan. Sama ada tuan nak menyewa ataupun jual rumah tuan sekarang di Bandar Berbangi tu. Saya rasa awak ni, ya betul, mana dapat nombor saya ni? Saya rasa macam saya tak pernah ada nombor dekat mana ni. Okey, saya faham tuan. Tapi sebab macam ni, saya call tuan sebenarnya nak offer servis saya sahaja, okey, sebagai ejen rumah. Saya rasakan saya tak nak
saya tak nak ada terlibat awak macam ni. Saya nak laporkan awak. Siapa leader awak Tak macam ni kan. Sebenarnya saya call ni untuk offer service saja. Jadi saya pun Tak apa. saya call ni sebab mungkin nak offer service. Sebab saya dah banyak dapat scam nombor telefon orang, scam nombor ni, saya rasa tak berminat lah. So tak apalah tuan. Itulah macam sekarang pun saya akui banyak unsur penipuan kat luar sana, tapi saya boleh hantar tuan name card saya lah yang saya ada agensi yang berdaftar. Tak apalah, awak hantar je lah, tak apa. Saya tengok je nanti, tak apa. Thank you tak apa. Okey, baik tuan. Terima kasih banyak. Jahat tak? Dahsyatnya takut Nasib baik aku tak dapat macam tu. Benar, itu baik tu. Itu baik. Bagi saya itu baik. Dia willing to accept our punya business